Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kita ke Virus TV. Sebelum kita memulakan, izinkan saya mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan. Tak kira current, tak kira foreign exchange, stock market ataupun kripto. Saya menganalisa semua jenis pasaran. Saya bukanlah sifu atau mentor, tapi saya seorang yang jenis suka berkongsi kepada orang ramai jika ada yang tertonton. Jika anda pertama kali menonton, izinkan saya mengenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Faris. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Muhammad Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan. Saya bukan sifu, saya bukan mentor, dan saya hanya orang yang suka berkongsi di media sosial panah. Okay guys, how was your day guys? Semua harap semuanya baik-baik belaka. Semalam wife saya dia boleh lepas booster. So hari ni saya pun tak boleh nak bekerja sebab dia sakit. So kita ada masa tu yang start lambat sikit. Malam tadi, sebelum tu kita start, kita cerita dulu. Malam tadi saya nak live tapi masalah malam tadi internet tak boleh connect guys. Itu masalah dia guys. So hari ni kita melawan balik. Hari yang baru, hari belum habis. Okay guys, adakah korang dah ready? So kita nak start analisa kita. Last time kita ada analisa tentang dollar index, GU. Kita ada check gold, dan juga apa lagi, GJ kot tak silap saya. So hari ni kita nak tengok keberkesanan pasaran terhadap mata wang. So saya baru dapat berita tentang analisis fundamental yang mengatakan virus Omicron akan menjejaskan USD. So jom kita tengok chart. Okay guys, jika anda menonton saya punya live pagi semalam pukul 8 macam tu, kita boleh tengok video yang sebelum ni. Live tu saya berceritakan tentang GU ni nak drop lagi kerana masa tu dia buat low yang baru. Okay, so ni antara tipi-tipi yang saya letakkan lah. So sekarang ni dia terus drop. Dia tak naik dulu dekat kawasan yang saya tanda ni, tapi dia terus drop. So adakah possibility yang dia akan pull back dulu untuk meneruskan perjalanan dia ke bawah? Okay, so kita dah dapat berita daripada pasaran kewangan dunia. So virus Omicron ni menjejaskan USD. So kita boleh target USD akan terus drop. Okay, so kita ada technical. First kita lukis dulu. Sini adalah apa nama dia, high. Alamak, lain pula keluar. Maafkan saya. Okay, sini ada height. Okay, sini ada high low. Okay, lain yang dia pergi.
higher low. Dan korang boleh lihat dekat sini dia buat low yang baru. Okay, this is lower low. Okay, suka saya ingatkan, saya bukannya Sifu yang hebat sangat. Okay guys, saya cuma suka berkongsi. Saya berkongsi di media sosial ni sebab saya nak memantapkan skill saya juga. So harap tak ada kecaman lah yang korang cakap benda belum jadi, boleh lah. Tapi ini kita cerita benda yang belum jadi. Okay, kita cerita benda yang belum jadi. Okay, so SL atau TP je, itu je masalah dia. Okay, so kita dah nampak satu pergerakan, dia dah break low kat sini. Dia dah break low. Okay, so di time frame H4 ni, kalau kita zoom sikit, kita ada nampak satu rally base rally, drop base drop. Okay, sebab dia downtrend, dia keluar satu drop base drop. Dekat mana? Dekat kawasan yang saya tanda tu. So ini adalah second entry kita. Okay, saya nak cakap dia confirm ke tak confirm ke, tapi itulah, kita ada cuma analisa yang benda dia akan jadi sama ada SL atau TP je. So SL kita tak besar, 30 pip je. Kau boleh tengok sini 33.8. So yang ni kita delete dulu. Okay, kita tunggu dia naik dulu. Kita ni second entry guys. Siapa yang dah entry dekat atas malam, masa pagi tu ngam lah. Macam saya tunggu sesuatu yang meyakinkan lah, macam ni lah. Yang ni bagi saya agak meyakinkan lah, sebab dia ada lower low, dia ada buat satu pattern lah. So dia dah ada break low. So saya target yang dia akan, saya target dia akan drop lagi, tapi dengan syarat dia kena ambil drop base drop. Kalau kena lah, kalau tak kena sudah. Okay, sekejap saya bagi dia nice sikit. Okay, so sekarang saya menunggu kenaikan ke atas dan meneruskan penurunan ke bawah. Okay, alamak, lain pula jadi dia. Saya tunggu kenaikan ke atas dan penurunan ke bawah. Okay, ini adalah forecast. Kita masih menjangkakan GU akan pergi down lagi. Tapi persoalannya, adakah dia akan naik dulu? Ya, itu masalah dia. Itu kita tahu. Tapi yang kita boleh lihat sekarang, di time frame H4, dia dah form satu bullish engulfing. Okay, di time frame H4 dia dah form satu bullish engulfing. Adakah dia akan naik dulu? Okay, kita di time frame H1 sekarang. So kita kena multi time frame untuk memastikan adakah analisa kita ni ngam ke tak ngam. Ini pendapat saya saja guys. Okay, korang boleh gabungkan dengan pendapat korang. Jangan tanya saya valid tak valid. Okay, dia kalau korang rasa betul, itu aja. Kalau
Yang masalah dia SL dengan TP je. Okay. Okay. So next kita try kecilkan lagi time frame. Kita kecilkan lagi. Ada tak potensi dia akan drop, ada naik dulu? Dia macam QM lah guys. Macam QM lah. Kita tengok M15. Tak ngam. Tak cantik sangat. Tapi kena hati-hati lah. Dia boleh jadi terus turun. Kalau dia naik dulu tak apa lah. Okey lah, ngam lah kan. Kita dah ada analisa, kita tunggu kat situ. Tapi kalau dia terus turun, macam korang nak buy kan, oh bahaya ni. Kalau better letak sell stop lah. Sell stop. Tapi sell stop ni dia punya SL tinggi sikit. Tapi korang tak terlepas setup lah. Itu je kelebihan dia. SL dia tinggi sikit, tinggi banyak sikit, besar sikit. Okay. So settle GU. Kita dah bebel dengan GU dekat 15 minit. Termasuk saya setup saya punya sound tadi. Okay, GU settle. So semalam juga saya ada cerita pasal dollar index. So nampaknya memang dia tak turun dulu lah. Sebab kalau pattern macam ni, dia memang susah nak turun dulu. Dia mesti akan follow je. Dia buat higher high, dia pull back, dia go. Dia buat higher high, dia pull back, dia go. Sampailah tempat destinasi yang dia nak. Yang mungkin dia akan touch lah kawasan ni, kawasan biru ni. Itulah kawasan-kawasan yang dia nak touch. Tengok gaya dia macam tu lah. Okay. DXY ni tak ada apa lah. Kita boleh nampak bila dollar index menaik, pair GU akan menurun. Okay. So kita nampak GU menurun kan. So kita nak check adakah gold menurun juga. Ni saya nak tahu lah. So kita memang target gold ni uptrend semalam. Sebab apa tau? Ini teori wave lah. Okay. Ni adalah teori wave. Gold ni dia buat satu impulsive move, seperti yang saya cerita dalam video saya semalam. Ini adalah impulsive move, atau dalam supply and demand dipanggil double maru. Okay. So setiap kali double maru ni berlaku, dia akan buat correction. Okay. Lepas correction, dia akan satu lagi up. Tengok gaya dia macam tu lah. Okay. Ini bukan benda yang dah jadi, tapi ini adalah analisa yang belum jadi. Okay guys, saya tak cerita benda yang dah jadi. Tapi kalau Sabtu Ahad kita ada buat backtest lah. Itu korang kena tahu lah. Kena tengok. So hari ni hari market jalan. So kita cerita benda yang belum jalan. Okay guys. So kita boleh nampak gold ni dia menaik ke atas. So dollar index tadi dia menaik betul. Sepatutnya USD menurun. Macam GU dah menurun dah. Dia dah awal turun dah. Tapi gold ni kenapa dia masih kat situ? Itulah saya cakap, dia tak boleh follow correlation tu sangat. Kita kena faham.
kita kena faham correlation ni kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak jadi. Tapi GU tu dia memang selalu follow lah. Dia memang GU dengan EU memang selalu follow dollar index. Tapi gold ni dia dia ada kepala dia sendiri. Kadang dia turun lambat. Biasanya dia turun lambat lah. Mungkin dia nak pergi touch kat sini dulu, kat kawasan 1868 ni dulu. Possible juga. Baru dia drop. Tapi kena tunggu confirmation dulu lah. Sekarang ni yang saya lihat dia nak go up. Okay. Tapi dia tak touch kita punya long position ni kan. Kita punya long position ni dia tak sentuh. So maknanya kita kena setting sikit bagi dia ngam ke tak ngam ke. So first kita cari dulu tempat yang nak masuk je. So bila kita kecilkan time frame, saya boleh lihat yang kecilkan time frame, saya boleh lihat dia mungkin possibility dia akan patah balik dekat area sini. Tapi bahaya lah guys. Hati kering boleh lah kan. Tapi kalau nak masuk pun yang ni, kalau nak masuk pun korang kena lot tu kena jaga sikit lah. Sebab data USD memang menunjukkan dia melemah. Kita boleh tengok dollar index tadi kan, dia menguat. So USD akan melemah lah. So biasanya kalau ikut pendapat saya kalau wave dia bergerak macam ni kan, saya lebih prefer tak masuk lah. Dia boleh jadi macam-macam kat sini. Tapi nasihat saya, kalau nak buy semalam lah buy kan, sepatutnya. Tapi hari ni benda dah jalan. Biasanya kan, contoh lah sebab ni, tengok ni, kat kawasan ni kalau kita kecilkan kotak ni, dia kat kawasan ni dia punya wave dah habis tau. Ini satu, ini adalah correction dia, dan ini satu lagi. Lepas tu dia terus patah balik. Itu bahaya. Itu bahaya kalau trade pakai wave ni. Itu masalah dia. Dia, korang kena gabung juga SNR, supply and demand, baru korang faham macam mana benda tu. Okay. So as you guys can see, so dia price tengah mencari decision mana dia nak pergi. Tapi mengikut apa yang saya faham, dia nak pergi test di stop. Sebab tengok H4, sebab di time frame besar ada resistance lah dekat sini. Situ ya, kita boleh nampak. Okay guys, itu yang kita boleh nampak lah. Sama ada dia pergi atau tak je. Tapi
tengok gaya macam dia nak pergi lah. Reason dia sebab ni lah. Satu impulsif. Okay, ini ada satu correction yang besar. Satu lagi teori, iaitu jika pergerakan dia drastik, dia punya correction pun drastik juga. Contoh, kita buat okay, brush. Apa pula? Kita measure. Saya nak measure dulu berapa banyak. So berapa ni? 300 pip. Dia sekali up impulsif dia, ataupun dipanggil dalam supplement dipanggil double maru. Sekali gerak 300. Okay. So sebab tu possible dia punya correction ni besar ataupun dia terus up. Mungkin sebab ni dah lama ni pada last week lagi. Tu lah. Alamak. Aduh. Tekan lah guys. Minta maaf. Tak apa, tak ada orang tengok kan. So kita tak ada hal. Yang penting message sampai. Okay. Jika ada sesiapa yang melihat saya punya live ni ataupun video ni dekat YouTube ke, dekat mana-mana platform, boleh komen. InsyaAllah saya akan balas. Sebab saya punya follower pun tak ramai lagi. InsyaAllah saya akan balas satu. Kalau follower ramai pun, saya akan InsyaAllah saya akan konon-konon lah kan. Just angan-angan je. Okay guys. So apa lagi kita nak lihat adalah GG. Ini adalah paper yang selalu saya melihat, selalu saya observe. Sebab diorang selalu paper ni dia akan keluar setup lah. Dia keluar benda-benda yang saya nak lihat lah. Sebab dia respect supply and demand kan. JBP punya pair, gold, dia selalu respect supply and demand lah. So itu bagi saya kan. Kalau korang nak ambil itu sebagai teori korang, it's up to you. Tapi itu adalah pendapat saya dan pendapat saya punya team juga. Ada beberapa orang yang trade guna supply and demand. Memang diorang akan cakap memang pair ini memang respect supply and demand, support resistance. Okay. Wave ni saya guna untuk membuat teori saja. Okay. Okay guys. So GG, kita berada di time frame H4. Kita buka daily dulu. So last time saya ingat dia akan stop di sini. Tapi dia tak stop guys. Dia teruskan perjalanan dia ke bawah. Mungkin ini sebab virus Omicron. So pair GBP drop habis. Okay. So kita boleh jangkakan sekarang GJ ni dia akan terus menurun. So apakah reason dia yang dia akan turun? Okay, saya dah nampak sesuatu. So kita delete dulu. Okay guys, saya nampak something dekat kawasan sini. So kita tanda dulu. Kita tak cerita benda-benda yang dah lepas, okay? Kita menganalisa benda yang dah datang.
benda yang belum datang, sorry. So kalau SL, jangan salahkan saya. Itu adalah pilihan anda sendiri. Okey, ini adalah pilihan saya, ini adalah entry saya. Okey. Okey guys, so saya nampak satu drop base drop dekat sini. uh, saya nampak satu drop base drop dekat sini. So saya ingat saya nak masuk GJ ni juga. So it's up to you guys, korang nak masuk ke tidak. Tapi ini adalah pilihan saya. Jika korang masuk, itu adalah pilihan korang. Okay, saya masuk, ini adalah pilihan saya. Saya buat channel ni hanya untuk mereka yang untuk nak mencari contoh mapping-mapping orang lain untuk buat refer. Okay, sebab saya pun rasa macam tu. Saya rasa macam saya nak tengok mapping orang apa cerita mapping orang. So dari sini saya ceritakan. Mungkin tak ramai channel yang buat macam ni, mungkin ada lah kan, tapi mostly mereka tidak menunjuk, mereka menceritakan benda-benda yang dah lepas. Ada pun macam channel-channel analisis macam Hanzo kan. Hanzo saya layan lah, dia memang power kan. Hanzo, Baistra, itu memang basic-basic yang saya ambil daripada mereka untuk improve saya punya entry. Okay, so kita boleh lihat kat sini ada drop base drop. Drop base drop. Okay, kecil je guys tu. So kita nak taruh short position dekat sini. Kita setting SL 30 pip okey lah guys. Okay, SL 30 pip ngam lah. Kalau korang tak sanggup nak hadap banyak, 30 pip kurangkan lagi 20 pip lah. 10 pip susah lah, better 20 pip ke atas. Okay, so this is my first TP. Berapa ni? 200 lebih babe. GG ni pun sedap juga. Sekali dia pergi memang best juga lah. Kita setting dulu bagi dia ngam-ngam masuk dekat tempat tu. Okay, okay. Okay, ni adalah teori saya. So di sinilah teori wave bermula. So mungkin dia akan buat macam ni. Okay, tebal sikit. Alamak. Okay, okay, boleh tengok So itu adalah teori wave bila kita nak membayangkan pergerakan dia. Sebab tu wave ni dia susah untuk entry, untuk dapat entry. Tapi ada je orang yang pakai bagus. Ini untuk saya lah, saya tak cerita orang lain. Itu you guys kena tahu. Saya tak lawan dengan orang lain. Saya hanya fokus untuk diri saya. Bagi saya trade wave susah lah. Entry dia susah. Tapi bila saya faham tentang supply and demand dan support resistance, Alhamdulillah tak adalah selalu sangat profit, tapi Alhamdulillah dia semakin better.
Daripada 10 entry tu 4 ke 5 saya lost, 10 entry kadang-kadang dia dah makin better. So saya buat channel ni untuk memantapkan skill saya. Okay, saya tak buat untuk orang lain. Jika ada yang terlihat, tertonton, itu adalah bonus lah. So kita boleh bincangkan macam-macam dekat sini. Okay guys, so ini adalah teori dekat GJ. Dan saya rasa inilah entry saya. Saya rasa saya nak masuk GJ. Dan GU ngam tak tadi? GU tadi kita dah masuk GU kita masuk kak. GU ok lah. GU dia punya spread tak besar sangat. Yang GJ kadang-kadang besar. Ok, so dua pair kita dah lihat untuk position kita hari ini. Minggu ni lah kita cerita hari ni. Bila saya analisa, saya menganalisa beberapa pair saja, 2-3 pair. Saya tak masuk banyak pair. So macam ni saya dah ada 2 position yang saya dah decide nak masuk. Okay, so sekarang kita jalan-jalan je. Okay, apa yang ada dekat GA. Ni apa? GA kan? Ni GA. GA kita tengok daily yang nampak sikit. Okay, multi time frame. Okay guys, multi time frame yang terbaik sekali ya. GA ni dia tak best sangat lah. Dia tak menunjukkan sesuatu, tapi nampak macam nak drop lah. So kita dekat chef Swiss franc JBP. Tak best juga. G-Chat ni saya suka gak. G-Chat ni saya suka. Kadang dia keluar, kadang tak keluar. Tunggu lah. Kena tunggu lah. Kena banyak sabar. G-Chat pun nak drop lagi. Okay, reason. G-Chat ni macam nampak sikit lah. Dia nampak sikit daripada pair yang JBP yang lain. Sekejap saya tengok dulu. Okay, so kita berbalik kepada H4. Okay. Okay, so this is the theory for JBP CAD, JBP Canada. Okay, this is a theory. Okay, mana tadi? Trend line dulu. Kita draw trend line dulu. Okay guys, tapi kan saya tak bergantung harap kepada trend line sangat. Saya nak tengok jalan dia je. Kadang-kadang trend line ni dia tak respect lah. Dia tetap respect pada price. The best indicator in trading is the price itself. Okay, tak apalah. So kita lukis dulu. Kena lukis guys, baru mantap. Height. This is height. This is lower height.
So kita dah tengok, so kita lukis satu lagi. Tulis satu lagi is this is a lower low. Lower low. Okay. So kita boleh nampak satu downtrend. Okay, kita dah nampak satu downtrend. So mana yang kita nak expect untuk masuk? Okay, so kita tanda dulu SNR pula. Tanda SNR pula. Nampak G-chart ni dia punya apa, price dia pelik-pelik sikit. Tapi dia punya pergi sedap juga, best juga. Kita boleh expect dekat sini. Tapi saya tak suka ambil macam ni lah. Saya macam seram sikit lah. Saya better ambil macam ni lah. Kadang kena, kadang tak kena. Okay. Wow, dekat juga. Tapi dia dah break low kan. So kita boleh expect yang dia akan drop satu lagi. So kita kecilkan time frame dulu. Ni boleh buat putusan lagi guys. Kita baru mingle around ni. Okay. So kita boleh lihat di G-chart dia ada satu drop base drop dekat area yang kita tanda tu. Mungkin itulah adalah kawasan dia. So satu lagi kawasan adalah di sini. So kita boleh tulis lah kat sini. Kita boleh taruh possibility, potential, betul lah aku je, potential S ke C, potential zone. Bantai je lah Kan korang tengok pun kan. Kalau korang tengok nanti korang komen lah kat bawah. Potential, potensi. Bantai je lah. Okay. So kita start buat teori. Wave theory. Up, down, up, down, up, down, up, then suddenly down. Okay. Kita tambah sikit. Kita tambah rectangle dekat sini. Okay. So itu reason lah. So make sure korang nak masuk entry, make sure ada reason. Okay. Okay, satu lagi saya nak cerita tentang G-chart ni. Ini dipanggil structure breaker. Structure breaker. Okay. Sebab dia break kawasan sini. Dia break kawasan sini. Okay. So itu satu pergerakan ni dipanggil structure breaker.
So saya menjangkakan yang Gchat nak drop lagi. Tapi kita dah ada keputusan. Kita dah buat keputusan tadi. Kita nak masuk JJ dengan GU. Okay. Jika korang ada paper yang nak kita bincangkan dalam live ini ataupun video ni, sama ada di YouTube ataupun di Facebook page Virus TV, korang boleh komen dekat bawah ataupun korang boleh PM, DM. InsyaAllah saya akan balas. Tapi yang kecil-kecil saya tak layan lah. Yang okey-okey lah. Yang tanya banyak soalan pun saya macam tak sangat lah. Better perbincangan lah. Kalau tanya valid tak valid, better jangan lah. Saya tak jawab soalan macam tu. So kalau korang nak bagi pendapat, baru saya okey. Contoh kenapa korang tak setuju dengan analisa saya ni, korang boleh PM saya, bagi mapping korang ke, korang boleh letak dekat bahagian komen mapping korang ke. Kalau boleh lah, saya pun tak tahu boleh tak boleh, tapi cubalah. Okay. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jika korang dapati ada manfaat dalam sesi analisa kita ni, korang boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Okay. Terima kasih dan selamat pagi. Bye bye. Assalamualaikum.